Yes, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, bagi Sifu satu. Yeah. Morning, Sifu. Morning. Okay, thank you, thank you. So selamat datang kita sekarang hari ini adalah Teppanyaki minggu yang baru. So Sifu harap last week semua enjoy. Semua enjoy dan juga bagi semalam siapa yang menyambut Father's Day. Okay, kita wish juga belated Father's Day. So memang Father's Day semalam kita hanya boleh celebrate dekat rumah saja. So walaupun kita sangat bersyukur lah, sangat bersyukur dan sangat happy dan sangat optimistic. Okay, so bersyukur banyak benda lah, walaupun pandemic stay at home, tapi kita masih sihat, masih boleh celebrate bersama keluarga yang tersayang. So ini adalah antara kita kena bersyukur sangat-sangat. Okay, because dekat luar masih case positif masih banyak lagi. So yang penting kita kena jaga sendiri semua FBO kena kita jaga kita, kena lebih guna banyak produk lagi untuk lebih sihat immune system kena kuat. So dan banyak aktiviti, we will keep on our activity, online activity. Dan semalam pada Teppanyaki International, Sifu ada share. So Sifu ada share tentang Malaysia Rally. So Malaysia Rally kali ini memang sangat boom, sangat meletup, because Sifu nampak ramai orang baru newcomers newbies. Newbies maksudnya orang yang join 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin pendek sekarang. Orang yang join forever boleh capai pencapaian yang sangat tinggi. Okay, kenapa? Because Sifu sudah cakap, kalau dulu zaman Sifu join forever living adalah ikan besar makan ikan kecil. Maksudnya ikan yang besar akan makan semua ikan yang kecil. Itu sebab zaman Sifu bila Sifu mula keluar kerja, mula-mula Sifu nak buat bisnes. Tapi bila kita fikir kalau kita buat bisnes kecil kita akan kena makan. Because ikan besar dia akan makan ikan kecil. So kita main bisnes kecil tak boleh lawan, tak boleh bersaing dengan orang lain, bisnes yang lain. Itu sebab Sifu Sifu kaji balik MLM dan Sifu join MLM. Kerana Sifu sudah awal-awal sudah faham ikan besar makan ikan kecil. Dan ini selama 24 tahun ini kita tengok one by one jadi reality tau. Benda besar makan kecil. Banyak company kecil hilang. Company kecil gagal. Dimakan oleh company yang besar. So itu yang berlaku. Itu yang berlaku sebenarnya. Walaupun sebelum 25 years ago ramai orang dia tak percaya, tapi Sifu percaya. Itu sebab Sifu sangat bersyukur. Sifu buat satu keputusan yang tepat, iaitu Sifu join forever sampai ke hari ini. So pada zaman sekarang lain tau. Zaman sekarang dia lagi laju. Lagi laju because kita dari 2G, era 2G sekarang sudah 5G tau. Sudah 5G. So kalau kamu tak faham kamu masih hidup pada zaman 2G, kamu akan kita cakap akan sangat susah. Because zaman ini bukan lagi ikan besar makan ikan kecil. Zaman sekarang adalah ikan laju makan ikan lambat. So you jangan lambat tau. You kena laju. Sekarang punya dunia adalah laju makan yang lambat. Itu sebab kalau you masih ragu-ragu, oh Sifu, I tak boleh, I mesti mau offline, I tak boleh buat online punya. You masih lagi cari alasan masih cari alasan I mau tunggu. I lebih hebat buat offline. I bagi tahu you, Sifu sama juga. Sebelum lockdown, Sifu pun bukan jenis orang online. Sifu pun masih, because Sifu hidup zaman 2G tau. Sifu lahir. That's why you tiba-tiba you sangat laju 3G, 4G, 5G Sifu pun rasa oi, apa macam betul tak? Kita mesti ada satu perasaan macam ni. So, sama dengan old timer sini. Kalau ada old timer di sini yang join sudah 20 years, 15 years ago, you pun ada perasaan like apa yang Sifu feel hari ini.
You masih hidup dekat zaman 2G, 3G. Itu sebab sangat penting you kena ubah. Macam kenapa Sifu ada fikir like this tau. Because Sifu ada satu prospek. Satu prospek. Dia datang, dia cakap, Sifu, I nak faham business forever. So dia nak faham business forever, sangat senang. Kita ada GP tau, kita ada GP. So Sifu hantar GP tau, hantar GP bagi dia. You tahu Sifu hantar GP yang paling short tau. Paling singkat GP, 40 minit. Kalau ada GP cakap sampai 1.5 jam, 2 jam pun ada tau. Sifu hantar dia yang paling singkat 40 minit. Okay. Lepas Sifu hantar dia, you tahu apa dia reply? Dia jawab Sifu, dia cakap, "Ayo, sangat panjang tau." Dia cakap 40 minit sangat panjang tau. So dia nak jadi jutawan, dia cakap 40 minit itu panjang tau nak belajar jadi jutawan. Oh, Sifu rasa pening lah, pelik. Kenapa orang zaman sekarang dia amat beza tau, amat beza. 40 minit pun dia rasa panjang. So I cakap, macam mana you rasa you boleh belajar? Dia cakap, I suka, you tahu. Dia suka tengok itu pendek-pendek punya video. Itu 1 minit, 30 saat. Itu okey, baru Sifu tahu itu apa, itu panggil TikTok lah. Betul tak? You cakap lah TikTok itu panggil, betul. You mau pendek-pendek punya video. Betul tak? So I cakap Sifu tak ada TikTok, tak buat TikTok langsung aja, tak apa. Kenapa? Walaupun Sifu hidup dalam 2G punya era, tapi tak apa. Sifu belajar. So you mau Sifu sampai 5G, Sifu buat 5G juga. So sekarang Sifu buat TikTok tau. Sifu cakap apa? Sifu tak apa. Sifu semua you mau GP you mau GP TikTok, saya boleh buat bagi you. You dengar, you tengok 10 video lah. 10 video ke 20 video, you tengok, tak apa. I biar you tengok slow, you mau tengok macam mana you suka lah. Because Sifu percaya satu benda. So sini Sifu nak cakap, walaupun zaman sudah 5G, okay, tapi you jangan mimpi tau. You nak jadi jutawan, tengah tengok itu video TikTok you boleh jadi jutawan. You jangan mimpi tau. Itu orang dia tak faham. Itu orang tak faham. So walaupun sekarang zaman TikTok dia hanya boleh generate lead saja. Kalau you betul-betul nak jadi jutawan, you mesti kena melabur masa. You datang Kickstart. Jangan minta Sifu ada TikTok punya format lah. Kickstart. I cakap, you mau itu you mau tengok 200 video lah. Kalau you mau belajar itu, betul tak? So dia tak ada punya. You kalau okay, ingat baik-baik semua di sini. Yang banyak buat TikTok, okay, dia hanya ada satu niat. Niat dia, dia nak dapat banyak follower. Bila ramai follower, dia rasa itu syarikat besar akan cari dia buat iklan. Dia mau untung dari sana. Tapi malangnya ramai yang main TikTok adalah untuk short sendiri. Faham tak? Dia TikTok for short sendiri. So kalau short sendiri, you tengok follower dia ramai, ratus ribu, tapi you rasa dia ada untung juta-juta tak? Siapa rasa itu orang ada dia punya follower ada ratus ribu, dia ada untung juta-juta punya. You kalau ada, you letak ada. Kalau tak ada, you letak no. You rasa itu orang ada ratus ribu, tapi dia boleh untung juta-juta. You rasa ada, you tulis yes. Kalau you rasa tak ada, you tulis no. Sifu nak bagi orang faham. Kalau tak faham, susah tau. Kalau tak faham, nanti you salah faham. Sifu cakap, oh Sifu pun buat TikTok. I pun, TikTok. Okay. You mau TikTok, dia ada satu syarat. You mesti kena master tau. You kena mesti master itu ilmu. Bila you generally, orang datang, orang nak belajar ilmu daripada you. Bukan nak tengok itu TikTok for fun. For fun saja. Kalau, that's why platform sangat penting. Orang yang main TikTok tanpa platform itu adalah short sendiri. Faham tak? Dia main TikTok, dia tak ada platform. Itu adalah short sendiri. So you orang sangat bertuah. Kenapa? Because kamu semua sudah jumpa satu platform. Itu sebab you boleh guna TikTok sebagai senjata. Senjata kamu. Okay, tapi yang penting Sifu nak bagi tahu kamu semua di sini. Pada zaman sekarang, orang yang bersabar, mereka akan memimpin orang yang tak sabar. Faham tak?
Maksudnya orang yang sanggup labur 40 minit, sanggup labur 6 jam, 7 jam untuk masuk Kickstart untuk jadi master. So mereka akan memimpin itu orang luar yang suka tengok TikTok saja. Suka layan itu 1 minit 30 saat video saja. You akan memimpin orang ini. Faham tak? So you jangan jadi orang biasa. Kalau betul kalau you tanya Sifu, memang yes. You tanya saya, Sifu, memang zaman macam mana sekarang? Memang ramai suka layan video pendek-pendek. Memang. Tapi you jangan jadi orang macam itu. Jangan. You kena jadi pemimpin. Bukan jadi follower. Faham tak? You mau jadi pemimpin. So you kena sabar. You kena faham. You kena komunikasi dengan betul. Bukan 1 minit, 2 minit. Itu saja. Okay? So di sini Sifu nak share satu story. Siapa nak dengar story bagi Sifu? 1. Siapa nak dengar story bagi Sifu 1? Okay. Ini story. Dia banyak ubah nasib Sifu. Ubah kehidupan Sifu. Itu sebab Sifu nak share bagi kamu semua pagi ini. Okay. So ini story tentang ada 2 orang kawan. Ini 2 orang kawan satu hari, dia orang masuk hutan. Mereka adalah apa? Mereka adalah hunter. Pemburu hunter. So mereka masuk hutan. So tiba-tiba dia orang salah jalan sudah sampai satu tempat, itu puak tau. Ada satu kaum yang makan manusia punya tau. Mereka jatuh dalam dia punya perangkap jerat. Dia kena tangkap Ini dua orang pemburu kena tangkap. So you tahu tak? Mengikut law kaum ini, dia cakap semua orang yang masuk dia punya tempat, okay, kita mesti kena bunuh. Mesti mau bunuh dia. Itu adalah dia punya polisi tau. Mesti bunuh. Kanibal, ya. Mesti bunuh. Okay? So lepas itu, ini 2 pemburu, dia sudah, dia tidak sengaja tau. Dia orang takut. Dia orang cakap dengan itu kaum punya ketua tau. Dia cakap dengan dia cakap, sorry. I bukan sengaja masuk. I tak tahu kenapa. I salah jalan. I termasuk saja. So tolong, you boleh lepaskan kita tak? Dia minta, I tak akan bagi tahu luar you orang duduk sini. So dia minta sampai nangis tau 2 orang. So lepas itu ketua pun rasa okey lah. Tengok you macam sangat sincere, sangat ikhlas. Sangat ikhlas dan you juga minta maaf dan you sudah mengaku salah. Okey. Sekarang I bagi you satu chance. Okey? Chance dia sangat senang. You orang pergi dalam hutan ini, you cari 9 buah yang sama. Yang datang 9 buah jenis buah-buahan yang sama, you datang, okey? So belum habis dia cakap tau. Itu 2 orang terus, cepat. Because dia orang mau nyawa balik tau. Terus keluar pergi cari. Okey, tak apalah. Itu ketua cakap tak apa. Tunggu you orang balik lah. So yang first one dia balik tau. Sangat cepat dia sudah balik. Dia bawa apa? Dia bawa 9. Dia 10 dah. Dia minta 10 buah-buahan yang sama. So dia keluar, dia cari 10 biji itu anggur. Anggur. Cepat tau dia dapat anggur balik. So dapat anggur balik okey, itu ketua cakap apa? Dia panggil dia punya general. Dia punya orang kuat lah. Dia tangkap itu pemburu. So cakap apa I sudah jumpa 10 ini buah, dia tangkap. So dia tangkap apa? Dia cakap dia nak ambil itu buah sebiji dia mau cucuk dalam dia punya tubuh tau. Ibarat ini 10 buah mau masuk tubuh dia. Kalau dia masuk tubuh dia tak ketawa, dia tak jerit, baru dia boleh lepas tau. Susah. Betul, itu you bayangkan itu anggur mau cucuk dalam dia punya tubuh tau. So the first biji okey lah, boleh tahan. Okey, boleh tahan. 2 biji, 3 biji, 4 biji, sampai sudah sakit, sudah mau penuh tau. 1 biji. So sampai biji yang ke-9 tau. Hampir dia mau selamat tiba-tiba dia ketawa tau. Dia ketawa. So dia tahu kenapa dia ketawa? Because dia nampak kawan yang kedua dia bawa 10 biji durian balik. Okay? 10 biji durian balik, dia ketawa tau. So, kenalah. That's why Sifu nak bagi tahu you. Kadang-kala you dengar
you kena dengar baik-baik tau. Jangan dengar depan, tak dengar belakang you sudah keluar. Sifu cakap TikTok, belum dengar habis sudah pergi buat TikTok. For fun. Okay, bukan macam itu. Sifu nak dengar, you orang dengar baik-baik. Betul, Sifu cakap, you kena jadi master. You kena ada sesuatu platform yang baru TikTok itu jadi senjata kamu. Boleh faham tak? Kalau tidak, you buat macam orang dekat luar, macam itu, dia tak jadi punya. Dia tak jadi. Faham tak? Tak jadi. So, Sifu harap, jangan lepas join. Lepas peluang untuk join Kickstart. Jangan minta Sifu. Sifu ada TikTok punya Kickstart lah. Sorry Sifu tak akan buat bagi kamu semua. Itu short form punya TikTok. Itu Kickstart. Tak ada. You kalau nak jadi pakar, you kena belajar bersungguh-sungguh. Kita ada speaker yang paling hebat. Paling hebat dekat dunia. Peringkat dunia. You tak nak belajar, itulah kamu yang rugi. You jangan tak tahu. You tak tahu. Lepas tu you lepas pulang ini, balik nanti you tahu. Nanti baru you tahu. You jadi orang yang dipimpin. Bukan orang yang memimpin yang lain. Okay? So, siapa di sini dapat belajar something bagi Sifu yes hari ini? Bagi Sifu yes. Okay, dapat belajar something tak? Okay, bagi Sifu yes. Okay, thank you very much. So, di sini Sifu nak bagi tahu, Kickstart kita punya pendaftaran sudah mencecah 700 orang. 700. So, kita tinggal tak sampai 300 saja seat available. So, kalau boleh, you kena bertindak dengan cepat. Siapa yang jemput paling ramai orang masuk Kickstart, okay, mereka akan menang. Sampai hujung tahun ini, mereka akan menang besar. Okay, jangan lupa ini. Okay, so cepat bertindak. Okay, sini adalah antara sharing Sifu pada hari ini, pagi ini. Okay, sorry. Tak boleh masuk lagi, 300. Ya, betul. Sorry Okay, sekejap. Okay, so Sifu akan buka pentas. Nanti Sifu akan tambah lagi slot orang masuk sini. Okay, Sifu teruskan dengan sharing kamu dulu. So first Sifu nak jemput Hasia. Yes, Hasia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Sifu. Morning. Lama dah saya tak masuk Tampayaki. Hari ini saya bersyukur, alhamdulillah pagi ni saya bernafas dengan keadaan yang sihat. Saya bersyukur, alhamdulillah saya masih lagi dalam Forever Ajab Circle. Saya bersyukur alhamdulillah kerana suami saya sentiasa bagi saya semangat. Walaupun saya dapat prospek tapi kata prospek tu kita dah buat temu janji tapi tak ada rezeki kita. InsyaAllah kita kena bertawakal dan kita kena, mungkin ini satu ujian dari Allah. Dia nak bagi kita kuat dan bersemangat. Dia bagi satu ilmu. Satu ujian Allah ni dia bagi kita satu ilmu untuk kita untuk kita ajar kita dengan sabar, tawakal dan bersyukur. Jadi rasa diri kita sendiri nanti bila kita dapat tangga kejayaan, kita dapat, walaupun kita dapat kecil tapi rasa bangga dengan kehebatan, kegembiraan apa yang kita dapat, bersemangat itu terus maju, terus berjaya. InsyaAllah saya pun dah minta doa selama ni. Alhamdulillah apa yang saya inginkan saya dah dapat supervisor pada bulan lepas. Alhamdulillah. Jadi ni saya nak taik ke satu. Saya minta doa semua kawan-kawan dan Sifu doakan saya semua. Saya terus berjaya dalam Forever. Itu je saya dapat berkongsi dan saya minta doa semua untuk saya, kesihatan saya berterusan sihat. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Okay, kita semakin ramai masuk sekarang. Tadi
Tadi 300 orang ini adalah antara yang terpilih boleh apa dengar story story 10 jenis buah-buahan. Okey. So yang lambat masuk ni tak apa. You boleh tengok lagi nanti YouTube tengok. You layan YouTube lah, layan YouTube. Tapi jangan minta jangan minta TikTok lah, okey? So itu yang penting. So thank you Hasia punya sharing dan kita 300 lebih orang kita sama-sama doa bagi Hasia terus syabas dan terus maju dalam bisnes terus sehat lagi. Okay. So thank you. So next Sifu nak jemput Mapuza Ibrahim. Mapuza ada? Mapuza ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan Ustaz. Ada Cipu, ada. Ada. Okey. Sorry salah buka. Okey. Okey, assalamualaikum. Pagi untuk semua jutawan forever. Okey, hari tu saya dapat masuk sharing yang pertama masa di rumah Cikgu KB. So masa tu tak dapat nak cakap apa-apa. Hari ni alhamdulillah insya-Allah kita akan cerita daripada awal. Permulaan saya di forever. Pada bulan 11 saya dah diregister oleh Manager Safrina. Okey, bulan 2 saya start untuk fokus dalam Forever. Selepas saya dengar GEP daripada Cikgu Ayu. So alhamdulillah selepas masuk GEP yang kedua, terus rasa semangat untuk buat Forever. Alhamdulillah untuk bulan pertama saya dapat income tak banyak dan bukan sikit, dalam 3 angka. So next saya dapat 4 angka dan seterusnya 4 angka. Dan terima kasih juga pada CBM Cikgu KB dan juga Cikgu Diana yang selalu membantu macam mana cara nak dapatkan prospek, macam mana kita nak terus guide untuk kita punya ahli. Dan insya-Allah hari ini selepas habis Tepayaki, saya akan pergi buat GEP dekat rumah satu prospek semalam yang kita orang yang saya dapat. Alhamdulillah Sifu untuk bulan ni saya dah melebihi 10 sisi. Wow. Doakan saya untuk dalam masa 2 bulan akan datang saya boleh fight untuk F2D. Okey, terima kasih pada Cikgu Ayu, Cikgu KB, Cikgu Diana, Manager Safrina yang banyak sangat-sangat membantu saya dalam Forever untuk saya terus berjaya. Okey, terima kasih banyak. Okey, thank you. So kita nak ucapkan tahniah kepada Mapuza sudah capai 10 sisi Boleh buat lebih lagi. Non stop, jangan berhenti, okey? So thank you. Dan next Sifu nak jemput dia Ustaz Usama. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang ada di sini dan juga selamat pagi kepada Sifu yang sangat saya sanjungi, sangat saya hormati, masya-Allah. Okey, bersama dengan anda pagi ini saya Ustaz Usama Marvelous, founder kepada Marvelous Academy. Okey Sifu, ini yang kita belajar dalam baru ni program cara nak buat live untuk tarik audiens. Suara mesti kena lantang, mesti kena energi, mesti power. Pagi. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih kepada Datuk Sifu yang tak pernah penat, masya-Allah, untuk bimbing kami semua. Semoga Allah Taala bagi kebaikan yang sangat banyak kepada Datuk dunia dan akhirat, saya doakan insya-Allah. Okey, kesyukuran saya pagi ni ialah alhamdulillah, masya-Allah, gembira tengok tim kami makin meningkat. Alhamdulillah, yang mana tim saya yang dalam tim saya ada antara orang-orang yang sangat power adalah seperti Tuan Najib, masya-Allah, dan alhamdulillah Marlina Hijab ada bersama dengan kami, satu orang founder kepada Marlina Hijab pun bersama dengan kami. Alhamdulillah saat pagi ni, dan yang perkara yang kedua saya nak kongsikan kat sini ialah alhamdulillah yang terbaru ni saya sangat-sangat gembira Sifu. Apabila saya pergi jumpa dengan mak saya dapat hadiahkan sebahagian daripada saya punya bonus kepada mak. Dan alhamdulillah saya minta mak saya doakan. Mak kata mak doa sokmo dari bahasa Kelantan tu. Dia kata mak doa sokmo, anak-anak mak banyak sekali, mak doa mu lah.
Mak saya kata antara anak-anak mak yang paling mak banyak doakan adalah engkau. Subhanallah, sifu saya sangat-sangat gembira dengan kata-kata ibu saya ni. Saya peluk dia, saya cium dia, subhanallah, sangat-sangat gembira. Sebab apa? Doa satu orang ibu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, hadirin semua, sahabat-sahabat semua, kita cuba usahakanlah untuk gembirakan keramat hidup kita. Dan perkara yang ketiga sangat-sangat saya syukur ialah malam tadi saya dapat satu testimoni yang sangat power. Testimoni yang sangat power daripada saya punya downline, dan dia pun ada dalam ni. Saya nak jemput dia sendiri untuk perdengarkan kepada kita semua testimoni, dan saya rasa semua FBO yang ada kat sini boleh take note, kalau boleh record. Sebab ini testimoni pada saya yang sangat-sangat power. Saya nak jemput saya punya downline Tuan Alif. InsyaAllah Alif, silakan. Boleh onkan mic. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Okey. Ini saya nak cerita pengalaman saya. Ini saya tunjuk batu karang dulu ya, batu karang. Real ni. Keluar daripada uji kencing saya tengah hari semalam pukul 12. Saya sakit dah lama, tapi yang betul-betul saya sakit mula bulan puasa. Saya punya sakit dia ibarat kita ambil pisau, kita toris dekat kita punya kulit. Itulah rasa kesakitan yang amat sangat. Orang cakap apa, menggelupur, menggetar, semualah sakit lah. Tak boleh nak kencing, tak boleh, kita bayangkan kita tak boleh nak kencing kan. Inilah yang keluar daripada saya minum aloe vera lebih kurang 1 botol setengah. Malam masa sekarang saya sakit, pagi saya minum 1 cawan. Dalam keadaan sakit tu dalam pukul 10 lebih saya minum lagi setengah cawan. Tiba-tiba dia macam menendang tau. Saya rasa macam ada sesuatu yang keluar dekat saya punya kencing. Saya cuba keluarkan, saya fikir-fikir, rupanya ni batu karangnya. Inilah. Keluarnya memang saya rasa lega sangat. Ibarat apa, pahit yang uncul lah. Ya, inilah realiti yang saya sakit selama ni. Aduh, tak dapat nak bayangkan lah. Dia punya sakit ni. Itulah. Terima kasih lah. Dengan izin Allah, produk aloe vera saya minum ni dapat keluar yang saya sakit selama ni. Itu ya perkongsian saya yang saya alami selama ni lah. Masya Allah. So hanya minum aloe vera gel yang botol kuning ah? Botol kuning. Oh, okey. 1 botol. 1 botol setengah lah. 1 botol. You terus minum 1 botol. Tak, dalam masa 4 hari 5 hari macam tu lah. 4 hari 5 hari lah. Habis 1 botol lah. Okey. Okey, thank you. Okey. So, yes, Ustaz, you nak teruskan? Tak ada, Cipu. Itu saja dari itu saya saja. harap bagi manfaat pada semua, insyaAllah. Okey, thank you. Okey. Kita keluar dari mana? Kencing keluar dari mana? Okey. So, ini satu testimoni yang bagus, tapi biasanya kalau untuk batu karang, kencing biasanya kalau nektar lagi cepat. Nektar punya efek lagi cepat daripada aloe vera gel. Tapi kalau aloe vera gel pun boleh keluar, memang bersyukur sangat banyak. Okey. So 4-5 hari 1 botol setengah. Yes, betul. So you orang ini satu testimoni yang sangat baik lah, sangat baik juga. Okay, thank you Ustaz dengan Arif. So next, okay, si pun nak jemput To Kok Sun. Okay, To Kok Sun. Halo, selamat pagi. Wah, memang sangat bersyukurlah hari ini dapat masuk tempat nyaki. Okey, dengan awal, dapat jemput ramai lagi orang. Tak tahu semua ada masuk tak, tapi I ada jemput lah. Okey, so memang I pun tak sangka lah. Okey, hari ini boleh dapat dengar testimoni yang begitu wah, buka saya punya mata. Wah, itu batu karang okey, boleh tunjuk depan nyaki. Wah, first time I tengok, wah, best. Okey, so memang bersyukur dapat peluang ini masuk, dan juga sangat-sangat excited lah. Okey, sebab apa? Hari ini saya tak tahu kenapa saya awal-awal pagi awal-awal I sudah bangun. Okey, so pukul 5 tiba-tiba I sudah bangun. Sudah sangat semangat sampai sekarang lah. So saya boleh buat banyak benda lah pagi-pagi awal-awal, tak ada orang bising saya. Okay, so mungkin lah, okay, ini juga okay,
adalah best lah. Okay, saya membuat saya boleh share hari ini lagi semangat dekat sini. Okay, so saya hari ini apa yang saya nak share? Okay, saya nak sharekan satu benda yang I pernah share dekat Teppanyaki bahasa Cina hari tu. Okay, so hari tu I tiba-tiba je I dapat nampak satu kawan baru dia join masuk kita punya Chinese Teppanyaki. So dia baru saja first time dia join, dia sudah keluar sharing. Memang saya sangat menghayati dia punya sharing lah. Saya rasa best lah sebab dia kawan ni kawan Melayu tau. Wah, dia boleh share dalam bahasa Cina yang begitu fasih. Wah, saya memang rasa best gila. Dan dia ada cakap sampai satu benda kita kena keluarkan daripada kita punya comfort zone. Oleh itu membuat saya teringat satu teori. Satu teori yang sangat saya rasa sangat penting lah, dan saya juga mau share lah kepada anda semua. Okay, ialah apa? Saya pernah belajar sesuatu benda adalah ini dia punya equation adalah apa? Kita punya comfort zone comfort zone semua tahu kan? Comfort zone sebenarnya adalah sama dengan kita punya wealth zone. Wealth zone itu adalah apa? Kita punya zone kekayaan kita. Zone selesa adalah sama dengan zone kekayaan. Anda setuju tak? Okay. Kalau bagi saya, first time saya dengar, saya rasa macam sangat pelik kenapa benda macam ni apa tu comfort zone sama dengan wealth zone, CZ sama dengan WZ. So saya fikir akhirnya baru saya faham. Sebab mula-mula saya tengok, saya rasa hairan sangat, saya pelik sangat kenapa orang selalu suruh kita jangan stay dalam comfort zone, kena keluar daripada comfort zone. Sekarang dia suruh kita, kalau you punya wealth zone you rasa tak cukup besar, apa you kena buat? You kena, pertama sekali you nak besarkan you punya wealth zone, you punya zone kekayaan, you kena besarkan you punya comfort zone dulu. Apa tu? Comfort zone kena besar lagi. Maksudnya apa? Sudah kalau you fikir you akan faham. Sebenarnya kita orang manusia, kita secara semula jadi ramai sangat orang. Dia akan buat benda setiap hari, dia hanya akan buat benda yang dia rasa selesa saja. So maksudnya dia hanya kekal dalam dia punya zone comfort saja. Benda yang dia tak yang luar dekat dia punya comfort zone dia tak akan buat. Dia sebab apa? Sebab dia tak suka. Dia rasa kalau dia buat benda yang luar daripada dia punya comfort zone, dia rasa tak selesa. Contoh, saya bagi satu contoh lah. Sini saya rasa ramai sangat orang yang tak pernah share lagi dalam Teppanyaki. Ada tak? Siapa yang tak pernah share? Boleh tulis dekat bawah tu, tulis me. So yang tak pernah share, tak pernah Zah, tak pernah lagi Aisyah. You cuba fikirkan apa sebab yang you sudah datang kepada Teppanyaki begitu lama, you pun tak pernah lagi angkat tangan untuk share. Apa sebab? Sebab apa? Sebab mungkin you adalah orang yang you adalah macam introvert tu panggil apa? Yang tak suka bercakap lah, ataupun you rasa you tak pernah lagi bercakap depan ramai orang. So you rasa kalau you cakap depan ramai orang, you rasa tak selesa, you rasa takut. Itu ketakutan membuat you tak akan you tak berani mau melangkah luar daripada comfort zone. Oleh itu you rasa selamat, you tak keluar. So tapi I nak bagi tahu you, kalau you kalau you selalu macam ni, you punya comfort zone akan hanya adalah begitu kecil saja, tak akan besar. So you sekarang apa yang you kena buat? You mesti macam mana nak membesarkan comfort zone you? Cara nak membesarkan you punya comfort zone adalah you pergi buat benda, you cuba fikir apa benda yang semua you tak suka. Contoh public speaking ke, ataupun buat sales ke, ataupun jumpa orang ke, ataupun apa-apa benda saja yang you membuat you tak selesa, you pergi buat setiap hari. You buat walaupun you rasa tak selesa sekarang, tak semestinya you tak akan rasa
Okay, selesa pada masa depan. Okay, so you buat sampai satu hari yang ulang you buat, ataupun you tak pernah keluar teppanyaki sharing, you hari-hari angkat tangan. Okay, share sampai satu hari nanti you rasa you cakap depan teppanyaki ataupun depan ramai orang, public speaking pun, you tak akan rasa ada apa perasaan yang takut, tak selesa. Itu semua itu apa perasaan semua sudah hilang. You akan rasa ini benda macam makan sayur saja, macam sangat selesa. Tanya kepada anda, you punya zone selesa sudah mengembang lagi besar, okay, sudah cover ini benda yang dekat luar. Sebelum ni dekat luar you punya comfort zone, yang contoh public speaking ke, buat sales ke, apa ke, cakap dengan orang ke, apa ke, you sudah besar. Dan tanya juga kepada anda, you punya zone kekayaan you akan jadi besar juga, sebab ini adalah persamaan. So maksudnya you punya keupayaan apabila you punya zone, kita punya zona, okay, comfort zona sudah besar, maksudnya kita sudah sebenarnya kita sudah growth. Kita sudah growth, okay, kita sudah breakthrough. Okay, kita sudah growth dan zone keselesan kita sudah besar, maksudnya kita punya keupayaan pun akan jadi lebih besar. Apabila you punya keupayaan sudah jadi lebih besar, maksudnya you punya, okay, itu keupayaan you untuk cari duit ataupun buat duit akan lebih besar. Oleh itu you punya zone kekayaan tu akan membesar juga dengan sekali. Okay, hari ini, okay, I mengalu-alukan siapa-siapa yang belum pernah keluar teppanyaki buat sharing, mari kita, okay, angkat tangan. Okay, I memang sangat happy kalau saya boleh nampak lagi orang lagi ramai orang baru keluar teppanyaki sharing. Okay, sebab apa? Kalau macam tu bermaksudnya anda semua telah growth, okay, dan anda akan lagi berjaya pada masa depan anda lagi. Okay, terima kasih, thank you. Okay, thank you. Ini bersamaan apa yang kita belajar dekat Art of War. Macam Art of War kita ada 40 strategi. So bila you setiap peningkatan kamu, you kena tambah lagi sampai 40 Art of War semua you master. So samalah. Ini maksud dia. Bukan panggil you jatuh dalam selesa sampai you tak boleh bangkit. Dia maksud dia, bila you first time dengar memang pelik lah. Apa pasal you zone selesa besar you jadi lebih kaya? Dia tak faham. Because bila kita keluar daripada zone selesa, lama kelamaan itu tempat yang you dulu tak selesa sudah jadi balik selesa. Maksudnya you kena meningkat lagi. So bila you semakin meningkat, you punya kekayaan pun akan semakin meningkat. Itu maksud dia. Okay, so thank you Kok Sun punya sharing. So next, si pun nak jemput Zakia Rahman. Zakia ada? Zakia Rahman. Ada. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Yes, pagi. Okay, sebelum tu, kesyukuran saya yang pertama, syukur dapat share dalam teppanyaki ni. Saya dah awal-awal lagi dah masuk dah. 300 orang yang dapat dengar cerita daripada Sifu. Lepas tu terima kasih kepada Kosong yang bagi tips yang sangat berguna. Memang betul, memang kita kena saya ni sebenarnya kali kedua sharing ni Sifu. Hari tu first sharing masa bulan 3. Tu pun masih berdebar lagi. Okay, saya nama saya Zakia binti Abdul Rahman. Saya supervisor bawah manager Rafidah Dungun. Di bawah rangkaian besar AS Team Cikgu Ayu dengan Cikgu Syah. Okay, alhamdulillah. Okay, kesyukuran yang kedua, saya nak bersyukur pada 17 hari bulan baru ni. Pagi-pagi lagi saya dapat video daripada JLT Yuslida. Sebab video semangat dan inspirasi. Saya ni salah seorang pemenang BOI Raya Celebration.
Memang masa saya dapat video tu memang meremang bulu roma sebab nama saya disebut-sebut oleh JLT, dan terima kasih sangat pada JLT Yuslida yang bagi nasihat, tips untuk saya, dan saya berkongsi juga kegembiraan saya ni pada tim-tim saya, dan insya-Allah saya akan ikut segala yang JLT Yuslida bagi tahu. Okey, memang best sangat rasa. Saya duk ulang-ulang video tu sebab bila nama disebut ni macam lain macam sikit. Okey, lepas tu yang bestnya lagi, upline saya, manager Rafidah pun menang juga. Dia adalah seorang pemenang juga. Dia dapat video daripada Sifu sendiri. Saya pun tengok juga video tu. Terima kasih banyak-banyak Sifu bagi semangat, inspirasi untuk grup kita orang dekat Dungu ni. Semoga grup kami terus berjaya lah, bawa ramai lagi tim untuk sama-sama berjaya. Okey, seterusnya kesyukuran yang ketiga saya, 17 hari bulan tu juga Cikgu Ayu ada share dekat grup tips iklan, cara iklan yang terbaru. Cikgu Ayu cakap share je, you blast je copywriting, Cikgu Ayu bagi. Lepas tu gambar ubat gigi. Copywriting tentang ubat gigi tapi tak masuk gambar ubat gigi. Dia letak boleh hilangkan karang gigi tu. Saya blast 2 grup saja dekat FB. Lepas tu 1 grup WhatsApp. Macam saya blast, lepas tu yang tak sangkanya PM masuk tak berhenti-berhenti. Dengan saya tak adalah banyak sangat stok ubat gigi. Sebelum tu ada dalam 10 macam tu. Semua dah bagi. Sekarang list yang menunggu stok sampai. List menunggu ada 18 lagi. Nak kena post dengan COD lah. Harap-harap cepatlah sampai. Tapi saya memang tak sangka lah masuk PM ni daripada start saya blast tu. Sampai 2-3 hari pun orang duk mesej lagi. Kat situ walaupun yang tak close tapi Cikgu Ayu cakap tak apa, tu adalah database kita. Nanti kita akan bina repo lagi dengan dia orang. Lepas tu ada juga yang PM nak jadi agent. Tapi saya masih lagi belajar lah untuk handle tim ni lah. Okay. Lepas tu kita ni sebenarnya memang betul kena ada stok. Cikgu Ayu dah cakap Zakia kena beli 1 kotak terus 36 tip. Okay, dah jadi saudagar ubat gigi dah. Okay, lepas tu yang bestnya lagi saya menang Malaysia, Singapura, Brunei tu. Dapat ubat gigi. Tak sangka. Main jawab je tapi bertuah juga dapat ubat gigi sebab jual banyak ubat gigi kot. Okey, seterusnya saya nak share. Okey, hari ni 21 hari bulan 6 adalah birthday anak saya yang nombor 3. Anak saya tu dah 4 tahun umur dia. Dia tu saya panggil baby Pomisting. Masa saya mengandung kat dia tu saya memang suka sangat minum Pomisting. Dan alhamdulillah masa mengandung tu memang tak ada masalah lah. Saya mengandung pun anak-anak lain okey je, tak ada masalah. Yang nombor 4, yang nombor 3 ni saya minum Pomisting. Saya lahirkan dia memang kata cepatlah pagi masuk hospital, bersalin. Lepas tu terus keluar, maksudnya tak duduk hospital pun. Tak tidur di hospital masa bersalin kat dia. Lepas tu kuning pun tak ada, anak lain balik rumah kena masuk balik hospital 2-3 malam duduk hospital sebab kuning. Tapi yang ni tak ada, ada tapi sikit, tak perlu masuk hospital lah. Jadi saya bersalin kat dia memang tak duduk hospital lah, tak tidur hospital. Lepas tu dia punya kulit tu memang cantik. Memang orang geram je tengok dia, pipi dia tu memang sampai sekarang kembung gitu. Okey, lepas tu satu lagi saya nak cerita, saya baru keguguran 2 hari bulan 3 bulan 6 hari ni baru ni 2 bulan baru ni. Saya sepatutnya 3 bulan tapi saya bleeding. Saya pergi klinik, doktor cakap baby tak membesar.
Sepatutnya dah masuk 11 minggu tapi macam 8 minggu. Macam baby macam tak sihat lah. Lepas tu dia cakap kena buat DNC. Saya memang takut sangat untuk buat cuci tu DNC, memang takut sangat. Saya call manager Kak Ida, cakap macam mana Kak Ida, takut ni. Betul. Kak Ida kata tak apa, minum Promistin kata. Promistin ni dia macam kalau orang mengandung, dia jaga, kalau baby tu macam sihat, dia akan jaga janin tu. Macam okey lah kita punya baby tu. Tapi kalau baby tu tak sihat, dia akan keluarkan. Dia akan keluarkan semua. Dan alhamdulillah saya minum Promistin 2 hari bulan, 3 hari bulan saya keluar, janin tu keluar dengan sendirinya. Lepas tu 2 hari selepas tu keluar lagi, 3 kali keluar. 3 kali lah keluar yang berketul tu. Lepas tu saya jumpa dengan doktor 16 hari bulan baru ni, doktor scan, semua dah clear. Jadi saya tak perlu buat DNC. Syukur sangat-sangat. Doktor cakap semua dah clear. Lepas tu saya punya darah pun okey lah, tak perlu cuci lah, clear semualah. Okey. Satu lagi, Promistin ni memang power tau. Untuk hubungan suami isteri tu memang power lah. Okey. Seterusnya satu lagi iVision. Saya bawa habis sebotol iVision. iVision saya spek saya ni patah sebenarnya Sifu. Tapi tak buat lagi sebab saya biasa buat spek dekat Kuala Terengganu sebab PKP ni tak boleh nak gentas negeri, gentas daerah. Jadi saya tak buat lagi lah. Tapi okey lah sama mata saya tak pakai spek ni macam boleh lah. Belum nampak sepenuhnya lagi sebab saya rabun jauh. Tapi bila duduk rumah ni tak pakai spek pun macam okey saya rasa. Kalau sebelum ni bangun je tidur terus cari spek. Mengalami cari spek. Saya nak teruskan botol yang kedua ni. Saya harap saya boleh tak perlu pakai spek lah. Sebab sebenarnya lebih selesa tak pakai spek. Kan, tak perlu nak cari-cari. Okey, seterusnya itu saja kok. Berapa orang salah ni? 400 lebih saya doakan semua yang menonton Terbayaki pagi ni terus bersemangat dan terus untuk berkongsi forever ni lah. Lepas tu saya juga nak minta doa daripada semua untuk saya capai F2D bulan 10 2021. Saya nak start saya punya gear, nak masuk gear 50cc. Satu lagi saya bakal dapat VIP. Doakan saya, kawan saya masa bisnes nama dia pula Izzati. Sama dengan M Izzati, harap-harap saya doakan dia boleh jadi fighter saya. Dan terus ke puncak kejayaan. Terima kasih semua. Yes, go no limit. Yes, go millionaire. Okay, thank you. Okay. Tadi dapat testimoni AVG, sekarang dapat pula testimoni Palmerston. Palmerston memang power. Nama dia pun Palmerston Power. Okay, dalam ada delima kan, ada anggur banyaklah, buah-buahan yang sangat best. Okay, kita thank you Zakia may sharing. So next Sifu nak jemput Kak Laila. Yes, oh lama tak jumpa Kak Laila. Yes. Ya Sifu. Yes, morning. Boleh dengar suara. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah. Kak ingat tak dapat dah. Dah lama dah sembelit. Tapi walaupun slow kita jadi kura-kura lah macam Sifu cerita kan, slow tapi kita berterusan. Orang lama kan, tapi terima kasih Sifu, apa-apa saja ajaran Sifu tentang bisnes, tentang motivasi untuk menjalankan perniagaan forever ni kita ikut, kita follow. Cuma mungkin bukan semua orang boleh ikut, tapi kita buat ya, walaupun slow lah. Apapun Kak Laila nak share kesyukuran dululah. Kesyukuran, 3 kesyukuran. Pertama sebab Allah masih bagi umur yang panjang sehingga hari ini. Yang kedua bagi kesihatan yang baik, walaupun kadang-kadang ada masa jugalah yang kita
kurang sihat dengan cuaca sekarang ni kan. Kemudian dulu tak pernah jaga kesihatan, sejak jumpa produk Forever ni baru nak mula jaga, tapi dah 8 tahun dah berada di Forever, yang masuk tahun ke-8 ni saya berada di Forever. Dan syukur saya masih lagi diberi peluang. Hello, boleh dengar ya? Boleh. Teruskan. Okay, saya masih lagi Kak Laila masih lagi diberi peluang untuk menjalankan perniagaan Forever. Syukur masih berada di bawah tim BOI dengan mentor hebat Sifu dan juga daripada leader-leader sideline dan juga upline jugalah yang hebat-hebat ya. Dan yang paling syukur sekali sebab dengan pendapatan yang Kak Laila dapat di Forever ni, Kak dapat bersedekah lebih pada orang yang memerlukan lah ya, yang memerlukan ada kawan-kawan juga pun ada meminjam. So kalau dulu kita tak berani nak bagi pinjam, sekarang ni sikit-sikit tu boleh lah ya, syukur. Itulah dia antara kelebihan yang kita boleh dapat lah. Bukan saja di Forever, mana-mana pun siapa yang buat bisnes memang akan dapat lah ya, yang rajin berusaha akan dapat insyaAllah. Tapi yang penting kita berada di platform yang betul, itu saja. Ya, dan untuk yang baru yang tak pernah kenal Kak Laila, Kak Laila Niza ni adik kepada CBM Laila Nizwani. Kami dua beradik lah. Sama-sama menerujui kumpulan kami di sebelah Kuala Lumpur, dan juga CBM Laila sekarang di sebelah utara. Dia ambil sebelah utara pula. Sebenarnya tak banyaklah saya nak share Sifu sebab nak cerita pun cerita lama jugalah. Cuma saya nak ambil semangat tu, nak ambil semangat diri sendiri dan juga nak bagi semangat pada orang-orang baru ya. Pada Kak Laila boleh kata boleh tabik lah pada orang-orang baru. Sebab apa? Mereka join Forever dalam keadaan terutama yang join masa lockdown ni. Sebab Kak Laila sendiri pun mungkin kalau Kak Laila join pun mungkin Kak Laila tak boleh nak orang kata nak meneruskan business Forever ni, sebab kita old school kan Datuk. Saya old school, Datuk pun belajar, saya pun duk belajar juga sikit-sikit daripada tak pandai order online, sekarang dah boleh, dah pandai. Dan yang penting ialah semangat, kita tak boleh putus asa. Walaupun anda semua join pada waktu yang suasana yang berlaku lockdown dengan berlakunya pandemik, tapi saya kagum Datuk pada leader-leader muda ni dan juga FBO baru yang berani ambil cabaran-cabaran yang berlaku, cabaran-cabaran yang dihadapi pada masa inilah. Tahniah pada anda semua. Dan pada mana yang baru nak mula, jangan putus asa. Cabaran memang banyak berlaku, tambah-tambah lagi kalau kita baru nak mula ya. Tapi ikut saja sistem yang Sifu ajar. Yang penting yang utama ialah keinginan diri sendiri untuk berjaya, iaitu dengan memegang atau menggenggam big why anda. Ada big why, ada goal setting, you boleh berjalan, boleh buat. Bukan masuk saja-saja nak dapat income, tak ada. Mesti ada satu yang anda kena pegang untuk capai kejayaan tu. Baru boleh pergi. Belajar ada ilmu banyak pun kalau tak ada satu kekuatan yang kita pegang untuk nak capai tu, memang susah kita nak pergi jauh. Okey, itu saja Sifu. Saya minta doa, sahabat-sahabat dalam ini, Sifu juga untuk doakan kejayaan saya. Tahun ini saya akan fight walaupun slow Sifu, tapi saya yakin tahun ini saya boleh capai CBM. Dan kalau boleh saya nak bawa seorang at least seorang manager bawah saya untuk capai CBM juga, dan juga Eagle Manager. Yes, okay, amin. Bye, jumpa anda semua di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Okey. Yes, kita sama-sama doa bagi Kak Laila untuk capai kemajuan seterusnya. Ya, bukan pasal old school, Sifu pun old school. So tadi awal lagi tipai lagi Sifu sudah cakap kita kena masuk 5G era lah.
Ya. You tahu sebenarnya Sifu pun dipengaruhi oleh old school juga tau. Bila Sifu tengok you tahu Profesor Aziz dia sangat aktif on TikTok dia. So wah dia keluar dia share, dia cakap I dulu I guna Facebook tapi sekarang I nampak itu kesan memang TikTok lagi laju. So Sifu pun tak pernah buat TikTok buat buka account TikTok pun. So sekarang Sifu rasa Sifu pun dipengaruh oleh old school. That's why kita kalau untuk yang belum buat kita kena cepat Sifu dah cakap ulang semula. Sekarang ikan laju makan ikan lambat, okay? Kita jangan jadi ikan yang lambat, okay? So thanks Kak Laila punya sharing. So next kita move on to Alex. Yes. Selamat pagi semua. Good morning everybody. Selamat pagi Sifu dan selamat pagi semua GLT di sana. Okay. So 3 perasaan untuk express ialah I gembira kenapa sebab semua berada dalam keadaan yang sihat, semua sihat-sihat belaka. Yang kedua, kita semua kena gembira kenapa? Bila kita sihat dan gembira, pasti berita baik akan sampai kepada tangan kita sebab kita sentiasa berdoa pada Tuhan agar kita sentiasa mendapat satu rezeki yang datang daripada Tuhan. Yang ketiga adalah yang paling penting kita kena istiqomah apa yang Sifu cakap. Tadi Sifu mula-mula ada kata 2G, 3G, betul tak? Saya pun datang daripada 3G. Tetapi dengan istiqomah daripada Sifu kita sentiasa belajar tanpa berhenti. That's why sekarang kita bukan dipaksa, kita terpaksa menjadi orang 5G. So, I nak beri terima kasih kepada anda semua. Kenapa? Sebab anda masih kekal pada sekarang. Kenapa? Sebab saya nak promote untuk hari besok. Sebab besok kita amat bertuah sebab kita dapat menjemput seorang doktor spesialis iaitu Dr. Adiba yang top 10 PNN dalam Group Volume of Malaysia akan bagi sharing. So, ini adalah peluang kepada anda. So, saya tahu orang ada testimoni dan ada pelbagai, betul tak? Tetapi besok adalah satu kepastian bila anda bawa lebih ramai kawan masuk top untuk besok, I beritahu you bukan sahaja boleh close seorang novice customer tetapi anda pasti close dia sebagai eager. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kenapa? Sebab minggu lepas, I amat bertuah kenapa? Sebab saya dijemput oleh pelbagai kita kata association ataupun kita kata yang tak sama kelab untuk bagi I peluang untuk berbicara kenapa MLM dalam masa MCO adalah satu perniagaan yang patut diceburi. So I dapat share dengan pelbagai association macam Lion Club, Lottery dan pertubuhan perniagaan serantau. So I amat happy. Kenapa? Sebab BO International amat terkenal di seluruh Malaysia. Dan saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk sharing. Macam mana nak pilih platform yang terbaik. So I memang all out share apa yang ada dan apa yang dibelajar daripada Sifu. So harap-harap pasti akan ada eager datang kepada kita semua. Yang ketiga paling penting ialah apa? Saya nak beritahu Sifu sebab apa? Sebab kita ni sentiasa berdoa, istiqomah dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi kita kena ingat, kita jangan pakai mulut saja. Kita kena buat dengan sepenuh hati. Kenapa? Sebab bila you sudah mendengar sesuatu, kadang-kadang you tak pasti. You tak pasti. You jangan fikir sendiri. You terus telefon kita, tanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kenapa? Sebab saya ada jumpa seorang leader, seorang leader daripada company lain. Kita sudah beritahu dia apa kelebihan Forever Living berbanding dengan kelebihan dengan luar. Walaupun kita sudah tunjuk kelebihan dan apa yang ada istimewa pada platform Forever Living, tetapi disebabkan dia ada 3 soalan yang tak dapat fikir, dia tak nak tanya, so dia pun beralih. That's why itu adalah salah saya. Kenapa? Sebab saya tak cukup print hati dengannya. So ini bukan salah Sifu, bukan salah sesiapa. Ini adalah salah saya. Kenapa? Sebab saya nak memberitahu anda semua, jangan ulangi kesilapan ini. Sebab kadang-kadang kita perlu sentiasa ingat, jangan kita nak berniaga disebabkan kita nak push produk ataupun nak jual produk. Actually kita berniaga ni sebab apa?
sebab kita berniaga dengan hati yang ikhlas. Kita nak beritahu dia actually ada lebih peluang yang lebih bagus. So itu sahaja. Okay, saya harap okay kita kena sentiasa okay bisnes okay dengan hati yang ikhlas dan sentiasa berdoa, istighfar, istiqomah apa yang kita buat. Okay, itu sharing saya daripada hari ini. So sila doakan saya okay untuk CBM level 2 dan doakan kita semua tahun ini pasti chairman bonus dan eagle manager. Yeay! Jumpa anda besok. Thank you. Okay. So thank you PCM kita buat iklan sedikit untuk besok punya talk So besok adalah sharing by doktor yang pertama dekat Malaysia yang masuk top 10 PNM. So jangan lepas peluang ini untuk belajar dari seorang yang betul-betul ilmu kesihatan sangat kuat. Okay. So Sifu nampak ini. Oh, Faiza sudah buka kamera, dia sudah tak sabar nak sharing. Okay. Tak apa, kita bagi ini peluang terakhir hari ini kepada Faiza. Yes, Faiza. Tak dengar, kena buka mic. Okey. Okey, dengar? Ya, boleh. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum kepada semua leader dan juga sahabat-sahabat semua dalam grup ni, dan juga selamat pagi diucapkan kepada Sifu. Lebih dahulu saya memang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang pagi ini untuk berkongsi kenapa saya berminat ataupun terlibat di dalam bisnes Forever Living. Okey, sebenarnya hampir 1 bulan saya bergelar VIP, yang ni saya telah komplit 2 sesi pada hujung bulan Mei yang lalu. Jadi dalam tempoh ni saya masih lagi belajar Sifu, sebab saya ni baru, iaitu newbie di dalam bisnes MLM ni. Jadi sebelum ni saya tak pernah join mana-mana ataupun terlibat secara langsung di dalam bisnes MLM. Jadi ini adalah peluang untuk saya dapatkan ilmu dan juga pengetahuan di dalam bidang MLM ini setelah diperkenalkan oleh LCM Kak Lela. Kak Lela. Jadi dia yang mula tu kenalkan saya tentang bisnes ini dan juga marketing plan dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih banyak dekat dia kerana telah memberi ataupun membuka peluang untuk saya terlibat secara langsung dalam Forever Living ini. Di samping itu juga saya sebagai pengguna, di samping itu saya sebagai pengguna dan juga setelah mendapat saya nampak benda bisnes ni dari segi marketing plan dan juga kemajuan di dalam bisnes. Bila masa saya buat research melalui Google Trend, Sifu. Maksudnya semalam saya dapat info melalui Google Trend di mana bisnes Forever Living ni di dalam Malaysia memang terbaik. Memang 3 bulan yang sudah, bila kita tengok balik dia punya review balik dia punya market, memang super, memang dahsyat. Jadi dalam satu Malaysia ni di antara negeri yang hebat mendapat pasaran yang baik adalah Selangor, Johor dan juga wilayah Sumatera. Di samping Sabah merupakan satu ataupun market yang baru. Sebab memang kalau kita tengok tu memang dalam satu Malaysia ni memang dia memang super. Memang terbaik untuk market kat sana. Lagipun ramai yang mungkin berminat ataupun untuk join dalam bisnes ni. Di samping itu juga Sifu, saya ni walaupun saya baru tapi saya tetap untuk buat ataupun share dengan kawan-kawan rakan saya melalui WhatsApp, melalui personal to personal lah, maksudnya by sharing, by call ataupun sharing through voicemail, voice call dan sebagainya. Di samping itu juga saya sendiri telah create FB untuk Forever Living saja, untuk dapatkan
untuk dapatkan komen dan juga untuk market saya punya depan ni lah, saya punya brand untuk brand lepas saya sendiri. Setakat tu ya Sifu. Okay, thank you. Wah. So kita welcome Faizah to Forever Family because dia baru saja VIP ya last month. Sangat baru. So Sifu nak cakap anda sangat bertuah because first MLM you sudah dapat Forever. Bukan semua orang ada peluang first company sudah jumpa Forever. Ada yang buat macam-macam sebelum jumpa Forever. So Sifu doa Faizah terus maju dalam bisnes ini dan yang penting pada masa sekarang pandemik adalah masa kita akan meletup. So cepat ambil peluang ini dan of course Sifu harap you orang boleh join Kickstart ini last Sifu nak iklan juga. So Kickstart ini kita ada dalam 13 jutawan akan share ilmu, pengetahuan, pengalaman mereka. So topik sangat hebat. Dari ini semua adalah plan benih yang sangat penting bagi orang yang baru, even orang yang lama. Okay, you kena masuk. Kenapa? Because orang yang lama, you kena belajar bagaimana plan benih boleh guna untuk tim anda. So Sifu harap semua cepat daftar untuk join ini Kickstart. Dan semua commitment fees yang bayar untuk Kickstart ini okay, kamu boleh guna untuk redeem buku baru Sifu 1 juta bukan wang. Ini adalah new design bagi buku Sifu yang akan launching. Sifu rasa bulan ini Sifu akan launching. So sekarang tengah proses sudah habis Sifu tulis ada 6 chapter dalam buku ini tentang kisah kita berjuang dalam Forever Business selama 24 tahun ini. Okay, semua akan dapat ini buku dan you boleh dapat juga dekat popular bookstore atau popular online store, you boleh beli dekat sana. Okay, dan commitment fees yang dibayar untuk Kickstart Sifu ulang semula boleh guna untuk redeem buku 1 juta bukan wang. Dan buku ini boleh jadi satu senjata yang baik untuk anda semua. Okay, pergi buat bisnes MLM because dalam banyak testimoni kita ada dalam 20 orang jutawan yang terpilih, okay, dalam temu duga akan muncul dalam buku ini. Okay, so semua buku ini akan jadi satu senjata yang kita boleh guna untuk sponsor meletupkan MLM market. So hari ini Sifu harap kita sampai hari ini saja Teppanyaki. Dan bagi mereka yang tak sempat sharing hari ini, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada lagi Teppanyaki pada masa yang akan datang. So Sifu harap semua siap sedia. Kita nak nyanyikan lagu slogan kita. So are you ready? Ready. Yes, okay. Yes, no limit. Go. Kita menang juara. Ole. Kita lagi Okay, thank you semua. Bye-bye. bye-bye.